Yang saya perhatikan kadang-kadang orang-orang politik, mereka cakap misalnya kita kena pupuk perpaduan dan sebagainya. But then, apa langkah yang dilakukan? Semua benda nak jadikan isu perkauman. Saya nampak masalah kadang-kadang dekat Malaysia ni, everything dia orang filterkan dengan filter perkauman. So benda yang baik pun akhirnya nampak tak elok. 嗨，大家好，我是汉娜学姐。我是 Mazlin. Okay, so today kita ada bersama kita iaitu Ustaz Engku Abdul Fazil. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, okay. So Ustaz, actually baru-baru ni saya dah tengok video Ustaz tau. Which is video tu tentang Ustaz cakap orang Malaysia ni banyak salah faham berlaku disebabkan bahasa. Dan Ustaz pun ada cadangkan dalam satu cadangan kepada Perdana Menteri sendiri untuk bagi insentif kepada non-Chinese speaker untuk belajar bahasa Mandarin. Perpaduan antara Muslim dan non-Muslim mungkin boleh dicadangkan kerana kita lihat berlaku banyak salah faham. Antaranya hanya kerana bahasa. Mungkin Datuk Seri boleh menimbangkan diberi insentif kepada non-Chinese untuk mempelajari dan memahirkan diri dalam bahasa Mandarin ataupun bahasa Cina. And then kita dapati kan dekat bahagian komen macam adalah mereka yang maybe kurang faham benda-benda macam ni, dorang komen yang sangat-sangat negatif. So ramai orang yang sedang terfikir, banyak tanda tanya. So ini salah satunya lah yang kita akan kemukakan, iaitu ramai orang akan cakap, kenapa belajar bahasa Mandarin? Why Mandarin and why not bahasa lain atau Tamil? Ustaz boleh bagi tahu tak macam mana? Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Okay, berkaitan dengan cadangan saya yang saya lakukan pada 11 Disember 2022 di hadapan Yang Berhormat Perdana Menteri Malaysia yang ke-10, Datuk Seri Anwar bin Ibrahim. Sebenarnya itu bertitik tolak daripada our own belief. Kita dah lama percaya bahawa dalam konteks Malaysia, bahasa Mandarin ini perlu dipelajari oleh seramai mungkin rakyat Malaysia tanpa mengira bangsa dan juga agama. Mungkin yang komplain atau yang criticize dalam urangan komen, dia gagal membezakan antara meletakkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan memberi ruang untuk rakyat Malaysia belajar, boleh memahami, apatah lagi kalau boleh bertutur dalam bahasa Mandarin. Jadi dua benda yang berbeza. Kalau nak meletakkan bahasa selain bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, that's a problem. Dan itu akan bercanggah dengan peruntukan perlembagaan. Tetapi kalau sekadar untuk kita lihat, kita kena kenapa tidak bahasa Tamil, bagi saya okey juga, why not. Tetapi kalau kita lihat pada realiti di Malaysia, yang banyak menggerakkan aktiviti, especially aktiviti ekonomi, the Chinese people. So agak satu handicap kalau rakyat Malaysia tak boleh faham bahasa businessman ini, tak boleh, bahkan sebahagian daripada mereka juga jadi politicians, jadi pemimpin. So bagi saya, yang menyebabkan saya sebut depan Yang Perdana Menteri adalah yang saya perhatikan kadang-kadang orang-orang politik, mereka lebih kepada retorik. Mereka cakap misalnya kita kena pupuk perpaduan dan sebagainya. But then, apa langkah yang dilakukan? Dan yang kedua adalah melalui medium of communication, iaitu bahasa. So kalau bahasa Melayu, iaitu bahasa kebangsaan, itu memang perlu dimartabatkan. Yang kedua, kita tahu bahasa Inggeris itu is international language, but bahasa Mandarin juga to a certain extent sebenarnya international. Tetapi kita gagal memberi insentif, dan bagi saya bayangkan kalau boleh, why not? Dekat sekolah kebangsaan juga ada insentif untuk belajar bahasa Mandarin. So sekarang kan orang bercakap tentang vernacular schools, mereka kata sekolah-sekolah jenis kebangsaan ini boleh menyebabkan assimilation tu payah sebab masing-masing dididik dalam sistem yang berbeza. But then if those good things which are offered in the sekolah-sekolah jenis kebangsaan Cina are also made available di sekolah kebangsaan, so ini akan minimize perbezaan latar belakang pendidikan. Itu latar belakang kenapa saya mencadangkan saya bahasa Mandarin ini. Malaysian are giving incentive to learn and to master that language. Okay, this one saya agak setujulah sebab belajar bahasa Mandarin bukanlah sebab kita nak orang kata nak sokong Chinese ke apa ke, tak. Disebabkan ekonomi juga, betul tak Ustaz? Sebagai ekonomi. So komunikasi penting sebab mana-mana pun kita nak communicate senang.
Itu salah satunya lah. Saya faham dengan pendapat Ustaz yang begitu strong, yang bahasa Mandarin adalah bahasa yang patut dipelajari lah. Jadi apakah nasihat Ustaz atas komen negatif netizen yang tak setuju dengan Ustaz punya pendapat? Okey, tentang mereka yang memberi komen-komen negatif apabila kita bercakap tentang mempelajari bahasa Mandarin, saya percaya mereka tidak boleh melihat beza antara in addition to and instead of. Kalau instead of, saya faham kalau orang nak bising. So instead of kita belajar bahasa Melayu, kita tak payah belajar bahasa Melayu lah, kita hanya belajar bahasa Mandarin. Then people can make noise, I understand that. Tapi kalau in addition to, kita dalam masa yang sama kita belajar bahasa Melayu, at the same time kita dapat additional language yang digunakan oleh jiran kita, oleh office mate kita, oleh orang yang buka kedai, mekanik depan pejabat kita. So why not? Dan dalam Islam juga, Islam tidak melarang kita belajar ilmu. Dikatakan hikmah itu adalah ibarat barang yang hilang daripada satu orang Islam. So kat mana dia jumpa, dia perlu ambil semula barang yang hilang itu. Jadi termasuklah bahasa. Semua benda nak jadikan isu perkauman. Saya nampak masalah kadang-kadang dekat Malaysia ni, everything is dia orang filterkan dengan filter perkauman. So benda yang baik pun akhirnya nampak tak elok. Wallahualam. Boleh ceritakan sedikit pengalaman Ustaz, dalam story, the journey of you learning Mandarin, sama ada Ustaz sendiri ataupun ahli keluarga, rakan terdekat, boleh ceritakan sedikit? Tanya tahu juga Ustaz boleh cakap Mandarin tak? Ni Omar tahulah. Yang very basic tahulah kan. Tetapi of course saya tidak ada peluang itu masa saya belajar. So saya tak boleh berbahasa Mandarin. Tetapi the fact that saya tak boleh berbahasa Mandarin tidak menghalang saya suggest kepada CEO syarikat kami to include Mandarin language dalam kita punya offerings. So pelajar-pelajar yang datang ke tempat kita, ke Hati Murni ni, mereka selain diajar dengan subjek agama, Jawi, bahasa Arab, mereka juga boleh belajar English, Cambridge English dan juga bahasa Mandarin. So dengan kami excited, macam macamnya dia tu belajar gini, macam mana nak cakap, dia panggil apa, kalau cikgu dia panggil apa, saya dah lupa dah. Laushe macam mana nak cakap cikgu, saya nak pergi tanda. So anak saya masa tu mungkin dalam darjah 6 macam tu. So dia pun excited, dia pun explain macam ni. But then now kita tengah cuba permantapkan lagi lah. Tadi saya agak impressed tau dengan Ustaz ni sebab memang hantar anak belajar Mandarin jugalah. Oh, that's good. So, kadang-kadang it's a golden age untuk dia kuasai bahasa sekarang dari kecil sebab dia senang, daripada sana tersenangkan. Okay. Macam yang interview saya boleh bercakap bahasa Mandarin dengan fasih? Sikit-sikit boleh cakap. So boleh cerita sikit tak macam mana boleh cakap bahasa Mandarin? Saya yang curious nak tahulah. Pengalaman saya belajar, kenapa saya nak belajar lepas tu sampai sekarang and then ada satu pengalaman yang bila I pergi dekat satu tempat ni, dekat City Square Johor Bahru, ada satu Chinese ni, dia minta tolong tau, tapi tak ada siapa pun nak bantu Chinese tu. So I tak tahu macam nak bantu sebab I tak berapa faham. And then I cuma faham satu benda je sebab kebetulan masa tu I suka tengok drama Cina. Lepas tu ada satu pekan dia kata begini, Haize. Saya macam Haize? Haize bukan anak ke? Haize. Macam saya buat macam ni tau. Ada nombor telefon dia ke, saya nak cakap tapi saya tak tahu. Do you have the phone number? Lepas tu I bagi nombor, dia tekan. Dia cakap okay, dia sebaik dia tahu nombor anak dia. Kalau anak dia cakap anak dia, ni mak awak sesat ke apa kat mall ni, dia tengah cari you. Dia kata, oh ya ke? Tapi dia cakap bahasa Inggeris lah. Lepas tu suruh jumpa, dapatlah jumpa. So I rasa kalau lah I boleh cakap bahasa dengan, lepas daripada kejadian tu lah, I rasa kalau I boleh cakap bahasa ni, maybe I boleh bantu ramai orang lagi senang faham. And then that's why I cari kelas Mandarin. Cari kelas Mandarin dan join lah satu kelas Mandarin, which is perempuan lah, of course. Saya kerja kat perempuan kan. Belajar Mandarin sampai setahun, sampai graduate. So sekarang memang rasa lebih senang lah kita nak berkomunikate dengan Chinese, terutama dekat Malaysia ni, kita pergi mana-mana kita jumpa Chinese. So bila kita ada boleh cakap Cina ni kan, Melayu boleh, Cina boleh, Inggeris boleh, Tamil pun ada sikit-sikit saya boleh cakap. So saya rasa hidup satu Malaysia kan, kita kena saling faham, memahami antara satu sama lain, baru harmoni tu ada. Macam tadi lah Ustaz ada cakap kan, macam orang Malaysia dia punya mindset suka sangat cakap pasal kaum, apa-apa je berkaitan dengan kaum. So macam benda yang positif boleh jadi negatif. So I rasa kadang-kadang bila orang bagi komen negatif, I rasa macam
Ini bukan cara yang you fikir sepatutnya. Kita kena fikir yang ke depan dan yang positif saja. Macam tu lah. Okay, dah tukar. Saya pula jadi tukang interview. Just to share, actually saya punya maternal grandmother, late maternal grandmother, she is a Chinese. Tapi keluarga orang Melayu bela sebagai anak angkat lah. So masa saya agak much younger lah, masa kat universiti, so saya clean shaven, tak ada misai, tak ada janggut, dan pakai spek pun macam Chinese. Memang saya beberapa kali orang Cina cakap Cina dengan saya lah. Itulah, tapi itulah sayang sekali saya tak pandai nak balas. Kalau tak mungkin sudah berkawan dengan lebih ramai lagi. Hari ni saya pula yang di interview ya. So itu saja. So terima kasih Ustaz untuk pencerahan hari ni. So kita harap orang dekat luar sana lebih faham lah kenapa kita kena belajar bahasa baru. Bukan bahasa Mandarin je, bahasa apa pun bagi kelebihan. Bukan Mandarin je, kita kena fikir positif. Okay, dia sebab dia kelebihan dan dia ada skill untuk kita improve sebenarnya. Okay, so kita harapkan harmoni di Malaysia. Okay, say no to negative mindset, say yes to positive mindset. Okay, so that's all from today. So thank you Encik sorry, dalam bahasa Arab kita cakap syukran. Syukran. Okay, afwan, sama-sama. Okay, that's all from today. Bye-bye. Siap, jangan lupa like, share and subscribe dulu tau. Kalau korang ada sebarang komen, nak tanya apa-apa soalan, boleh komen dekat bahagian bawah. Okay, so jangan lupa juga follow kita punya Ustaz. Nak follow kat mana tu? Kalau saya punya personal, yang saya selalu engage adalah Facebook page saya, Engku Ahmad Fadzil, the original page. So banyaknya kuliah-kuliah agama lah. But then biasalah, followers dalam 70,000 plus. Haters mungkin ramai juga. So dia talk about isu-isu agama ni, of course ada yang haters, itu biasa. So kalau nak yang lebih educational, boleh follow kalau Facebook Hati Murni, Instagram hatimurni.official, dan juga website kita www.hatimurni.com.my. Dan memang kita ada offer subjek bahasa Mandarin di tempat kita. Okay, jangan lupa follow. Okay, so that's all from today. Video kita macam biasa, jam 8.30 malam. Okay, hari Khamis. Itu saja. Bye-bye. Orang Melayu yang tak faham bahasa Mandarin, misalnya KL dah tak faham bahasa Kelantan pun, orang Kelantan tu maksud dia lain. Masa saya dekat Malay College Form 1, masa tu saya demam, so kawan saya orang Kelantan, dia cakap demo sial dah. So saya cakap, sedapnya kau cakap aku sial. Saya kat bahasa kat Terengganu tak ada sial. Rupanya sial tu orang Kelantan kata sembuh kan. Sembuh sial kan.